bekas Ibu Negara Kesatuan Soviet, masyhur dengan seni bina bangunan yang indah serta keramahan penduduknya. Dalam tempoh 20 tahun selepas pemerintahan Soviet, ekonominya berkembang pesat. Hari ini, kos sara hidup di Bandaraya Moskow antara yang termahal di dunia. Kemakmuran dan kestabilan Persekutuan Rusia hari ini serta polisi kebebasan beragama yang diamalkan menarik ramai penduduk menetap di Moskow, antaranya umat Islam. Kini Moskow mempunyai penduduk Islam kedua paling ramai di benua Eropah selepas Istanbul. Moskow atau Moskva, ibu negeri Persekutuan Rusia ini adalah bandaraya Eropah yang terbesar. Daripada jumlah penduduknya 15 juta orang, 2 juta daripadanya terdiri daripada umat Islam dari pelbagai bangsa dan etnik. Selepas pemerintahan Soviet pada tahun 1991, ratusan ribu penduduk dari bekas Republik Soviet, terutamanya dari Asia Tengah, berpindah dan mendiami Moskow. Penerbangan ke Moskow dari Kuala Lumpur mengambil masa kira-kira 14 jam. Kami mengharungi perjalanan yang panjang untuk mengenali siapakah yang dikatakan umat Islam Rusia. Terdapat lebih 170 kumpulan etnik menetap di negara ini. Antara mereka, etnik beragama Islam yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah seperti etnik Chechen, Dagestan, Georgian, Uzbek, Tajik dan Tatar. Mereka menjadi sebahagian penduduk di Moskow demi mencari rezeki. Selain warga Rusia yang beragama Islam, penduduk Islam Moskow terdiri daripada pelajar, ahli perniagaan dan individu luar negara yang berkhidmat di sini. Moskow terkenal dengan institusi sains dan pendidikan yang berprestasi tinggi. Pelajar jurusan perubatan, kejuruteraan dan sains marin dari Malaysia ialah sebahagian penuntut institusinya. Terdapat kira-kira 200 pelajar Malaysia yang menuntut di Moskow di bawah beasiswa MARA, JPA maupun Yayasan Terengganu dan Sabah. Perbezaan budaya, bahasa, cuaca sejuk dan kos hidup yang tinggi antara cabaran yang perlu dihadapi mereka demi mengejar cita-cita. Jejak Rasul mendapat kerjasama beberapa pelajar Malaysia sepanjang berada di Moskow. Pengalaman mereka membantu kami dalam mengenali siapa umat Islam Rusia hari ini. Walaupun matlamat kami dan pelajar Malaysia ke Moskow berbeza, tetapi kami berkongsi satu semangat, iaitu persaudaraan sesama Islam. Sistem pengangkutan kereta api bawah tanah atau metro di Moskow ialah yang kedua tersibuk di dunia selepas Jepun. Sistem metro yang dibina semasa pemerintahan Stalin terus menjadi pengangkutan utama jutaan penduduknya. Setiap 1 minit kereta api akan sampai ke stesen bagi mengambil penumpang. Era pemerintahan Soviet menghalang kegiatan agama, namun penduduk Islam di Moskow berjaya memelihara pegangan akidah mereka. Pertubuhan Dalil diasaskan Ismail Abdul Qadir ialah madrasah dan pusat komuniti umat Islam. Ia beroperasi sejak 2 tahun lalu. Ismail meneruskan legasi dakwah bapanya melalui pendidikan. Он был в самые сложные времена, когда еще было время Советского Союза. Ayah saya salah seorang daripada imam di Moskow. Satu ketika dulu, keadaan begitu teruk, sekitar tahun 70-an dan 80-an. Semua orang tidak digalakkan menganut sebarang agama, termasuklah Islam. Apapun, ayah saya tetap
dengan pegangan yang diwarisi sejak dulu lagi dan meneruskan tugas sebagai imam di masjid. Allahu Akbar. Bagi ayah kepada 4 cahaya mata ini, asas pendidikan Islamnya banyak ditimba dan dipelajari daripada Allahyarham ayahnya Abdul Qadir Al-Haq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam di Moskow semakin sedar betapa pentingnya memberi tumpuan kepada budaya kehidupan Islam seharian. Hak untuk mengamalkan agama secara bebas menjadi pemangkin kebangkitan semula Islam di Moskow. Begitu juga dengan kesedaran untuk mendalami Islam dan berdakwah kian meningkat di kalangan generasi muda. Lazimnya kelas bagi golongan kanak-kanak diadakan sebelah petang berbanding kaum hawa di sebelah pagi. Ismail juga mengalu-alukan saudara baru yang ingin mendalami dan mempelajari Islam. Rashid Salahuddinov, 21 tahun, penuntut sarjana pengajian Islam, antara tenaga muda yang meluangkan masanya di hujung minggu dengan mengajar bahasa Arab dan Inggeris. Bagi Rashid, dia mengajar kanak-kanak bahasa Arab supaya mereka fasih membaca Al-Quran. Menurut kajian, sebahagian besar umat Islam di Moskow terdiri daripada golongan muda. Mereka inilah yang cergas dan aktif menegakkan syiar Islam. Di pertubuhan Dalil yang ditubuhkan sejak 2 tahun lalu inilah, pelbagai golongan muda berganding bahu meneruskan dakwah di bumi Moskow. Menurut Rashid, bahasa Arab dan Inggeris dapat mendekatkan umat Islam Moskow dengan dunia Islam yang telah lama terpisah semasa era Soviet. And here I come to this organization to teach people. Saya datang ke organisasi ini untuk mengajar bahasa Arab. Because I think I learned. Sebab saya rasa saya belajar dan ingin berkongsi ilmu pada yang lain. Mereka akan dapat mendalami banyak perkara bagaimana untuk solat, mengaji Quran dan pelbagai perkara lain mengenai hal ehwal Islam. Pray, how to understand many things of Islam. Walaupun sibuk dengan pelbagai kelas agama di bawah bimbingannya, Ismail memastikan ada waktu terluang untuk keluarga. Isterinya, Niana, turut menabur tenaga membimbing kaum hawa yang mengikuti kelas agama di sini setiap minggu. Kekeluargaan adalah paling utama dan penting dalam kehidupan. Jika satu-satu keluarga itu kuat mengikuti ajaran Islam dan mempraktikkan, tidak kira di mana pun, ia akan melahirkan satu keluarga bahagia. Ismail mahu memastikan anak-anaknya meneruskan ajaran Islam seperti mana dia dididik oleh ayahnya.